بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه على هذا النبي الكريم وإمام المتقين وقائد الدعاة المجاهدين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا واجعلنا من المخلصين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وبارك وسلم. Walhamdulillahi Rabbil Alamin, amma ba'd. Terlebih dahulu marilah sama-sama kita nyatakan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurniaannya dapat sama-sama kita diberi kesempatan dan peluang pada malam ini untuk kita berada dalam majlis pengajian secara fizikal. Setelah beberapa slot kuliah kita sebelum daripada ni kita buat secara online. Jadi alhamdulillah malam ni kita diberikan kesempatan dan kebebasan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita adakan majlis penutup kita secara live, secara fizikal. Kita mula dulu tuan-puan secara fizikal dan kita tutup juga pada malam ini insya-Allah secara fizikal. Baik, insya-Allah tuan-puan, ringkas sahaja malam ini tajuk penutup, walaupun ringkas tetapi dia agak penting, iaitu berkaitan dengan qada dan qadar. Dan juga selingannya ialah usaha dan ikhtiar. Itu antara topik yang asas, yang basic, yang perlu kepada kita faham secara umum, walaupun kita tak faham secara spesifik ataupun secara detail makna satu persatu, tetapi secara umum kita boleh faham. InsyaAllah malam ini kita akan sebut secara umum dan juga kita akan sebut secara detail ataupun secara perincian ringkas, bukan detail sangat tuan-tuan. Dan last sekali, oleh kerana kita juga meraihkan soalan dan soalan muamalat sikit, kita cuba adjust masa kita dengan soalan. Kita timur soalan ada berapa? 3 soalan muamalat. Ada 3 soalan. Baik, muka surat lah 30, 32, 31 32. 32. Qala al-musannif rahimahullah subhanahu wa ta'ala, iaitu teras yang ke-6. Kita punya rukun iman ataupun rukun kita panggil sistem kepercayaan kita terhadap Tuhan ini berteraskan 6 pilar ataupun 6 rukun, dan ini adalah rukun yang ke-6. Soalun, apa erti percaya dengan qadar ataupun qada dan qadar? Jawabnya, jawab musannif, wajib atas kita. Wajib atas kita ni merujuk kepada wajib itu adalah wajib syarak, bukan wajib akal. Wajib syarak ini taklifan yang Allah paksa atas kita supaya kita tahu ataupun kita beriman ataupun kita i'tiqad tentang qada dan qadar. Jawabnya, wajib atas kita. Atas kita yakni atas mukallaf, individu Muslim yang statusnya mukallaf. Mukallaf ni adalah status yang Allah berikan kepada setiap individu ini kelayakan, itu dipanggil mukallaf. Apabila dia ada syarat mukallaf, maka dia menjadi tanggungjawab ke atas dia untuk beriman dengan qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Wajib atas kita i'tiqad, yakni berpegang di hati. Ini pegangan di hati kita. Tiap-tiap sesuatu perkara yang berlaku, sama ada baiknya baik perkara itu atau buruk ataupun jahatnya jahat perkara itu, sekalian perkara itu dengan takdir Allah belaka, dengan takdir Allah semua. Ini belaka itu merujuk kepada semua.
yakni Allah Subhanahu wa taala, yakni ni fi'il mudhari ana yakni dia nak mendetailkan yang kata semua perkara sama ada jahat dan buruk itu berlaku berdasarkan qadar ataupun pelaksanaan Allah Subhanahu wa taala semenjak azali lagi. Apa makna dia? Yakni Allah jua melakukan, ini buat beri jadi. Allah Subhanahu wa taala jua, Allah Subhanahu wa taala sahaja yang buat beri jadinya, yakni yang melakukan semua perkara tersebut. Jadi semua perkara tersebut tu ataupun dia panggil buat beri jadinya tu, nya tu dia panggil dhamir tu. Ini dia punya gaya bahasa, panggil apa, gaya bahasa Turas ini. Dia punya kata nama di belakang itu dia nak tafsirkan dalam bentuk yang ayat. Mana dia? Yang katanya itu tiap-tiap perkara itu. Tiap-tiap perkara itu tu dia nak refer kepada kata nama. Ini antara keunikan gaya bahasa Turas ataupun gaya bahasa kitab lama. Sebab itulah wawul ataf dan itu penyambung atau panggil kata sambung ayat kan, dipanggil apa, sambung ayat dam tu. Dia dam ini dia ada kadang-kadang dia bukan dan itu merujuk kepada penyambung ayat, tetapi dia wawul ataf, maknanya dia nak mendetailkan. Dia bukan dan sambung ayat. Dia tak boleh compare, tak boleh kita samakan dengan grammar ataupun tata bahasa Melayu. Kalau tata bahasa Melayu dan memang dia refer kepada sambungan ayat, tapi Arab tidak. Dan di sini dia jelaskan kepada kita, yakni yang kata secara umumnya qadar Allah ataupun semua perkara yang berlaku sama ada jahat dan buruk itu berada pada ataupun di dalam takdir, di dalam pelaksanaan Allah sejak azali lagi. Baik, yakni semua perkara yang berlaku, yakni Allah jua buat beri jadi, yakni tiap-tiap perkara itu Allah melakukan tiap-tiap perkara itu tiada bersekutu, yakni tiada sharing dengan siapa-siapa. Tiada sharing ini merujuk kepada konsep wahdaniyah yang kita dah belajar sebelum daripada ini. Konsep wahdaniyah, sama ada wahdaniyah itu pada diri Allah, wahdaniyah itu pada ciri Allah Ta'ala, dan wahdaniyah itu pada perbuatan Allah. Mana Allah ni dia panggil tunggal esa satu pada perbuatan, dia tak sharing dengan benda lain, tidak ada bersekutu dengan perbuatan kita. Kita lagi kita akan buat conclusion. Sebab tu kita kena clear mazhab ahli sunnah dia berbeza sedikit dengan Mu'tazilah, dia berbeza sikit dengan Jabariyah dan juga Qadariyah. Dia ahli sunnah dia berada center di tengah-tengah, dia menimbangi di antara dua firqah yang sesat. Ada firqah yang pertama mengatakan manusia tidak ada usaha dan ikhtiar. Ada satu lagi, satu firqah lagi mengatakan bahawa manusia ini satunya tidak ada usaha dan ikhtiar. Satu firqah lagi ini manusia ada usaha ikhtiar dan tidak ada keterikatan dengan Allah. Itu dia panggil secara total usaha kita. Itu satu firqah. Tetapi datangnya Ahlussunnah wal Jamaah dia menimbangi dua firqah yang silap ini. Di tengah-tengah itu Ahlussunnah wal Jamaah di antara Mu'tazilah dan juga Qadariyah. Kita akan clearkan yang kita dulu. Sebab tuan-puan, kalau kita tak clear, kita akan rasa ada unsur kita juga. Perbuatan kita boleh melangkah kita, perasaan kita. Perasaan tu memang okey, sebab itu perasaan. Tetapi yang real, yang hakiki itu kena nampak. Perasaan memanglah kita akan rasa kita boleh berjalan, kita boleh solat, kita boleh duduk, kita boleh bercakap, kita akan rasa kita. Tetapi dari segi hakikat itu, hati kita kena nampak di sebalik kita itu sebenarnya Allah Ta'ala yang merancang dan Allah Ta'ala yang beri jadi perbuatan kita.
Hanya kita ini nisbah keluar daripada kita. Kita hanya menjadi watak sahaja. Apa saja berlaku kata kita, tidak ada sedikit pun sharing dengan Allah Ta'ala. Mutlak kuasa yang Allah cipta untuk kita, kuasa itu datang daripada Allah Ta'ala. Allah mencipta perbuatan nisbah lahir daripada kita. Itulah yang akan kita buat rumusan, tuan-puan. Takdir apa, qadar apa, takdir itu qadar apa, qada apa, dan di tengah itu kita kena faham usaha ikhtiar. Simple saja, tuan-puan, insya-Allah. Dia view saja nampak payah. Apabila kita buat rumusan, insya-Allah clear. Baik, kita baca dulu. Sebelum tu last kali kita akan buat rumusan keempat-empat item itu: qada, qadar, usaha dan ikhtiar. Baik. Tiada bersekutu dengan siapa-siapa, maka barang siapa i'tiqad ataupun berkata, i'tiqad ni pegangan dalam hati dia. Maksud pegangan ni benda yang dia pegang. Apa dia benda yang dipegang? Ini. Ataupun berkata, ataupun dia ucap dengan lidah dia, pada apa-apa perkara yang berlaku. Semua perkara yang berlaku, ia kata, ia seseorang berkata ataupun pegang dalam hati dia, bukan dengan takdir Allah Ta'ala, bukan dengan perancangan Allah Ta'ala. Takdir ni kita ambil qaul yang mu'tamad. Dia ada dua, dia khilaf, tuan-puan. Kita ambil yang mu'tamad sahaja. Kalau tuan biasa bertukar sekejap lagi tak apa, sebab dia ada dua pendapat. Sekejap kita bertukar. Qadar itu merujuk kepada pelaksanaan, qada itu merujuk kepada plan ataupun perancangan Allah. Sebelum dia buat, Allah Ta'ala plan dulu. Dan plan bukan baru, tapi dia azali. Waktu kita tidak ada lagi, plan kita dah siap. Kita nak datang malam-malam ini, tuan-puan, nak khatam malam ni, kita rancang nak khatam bulan depan. Tiba-tiba khatam malam ni. Ini Allah dah plan, berada di dalam perancangan Allah. Perancangan ini bahasa kita, tetapi bahasa syarak dia panggil qada. Itu qaul mu'tamad. Kalau tuan-puan bertukar, qada itu bukan pelaksanaan, bukan praktik, tak apa, itu dah bertukar dengan qaul dhaif. Jadi kod mana pun tak apa, bertukar hak mana perancangan, hak mana pelaksanaan, qada ataupun qadar tak menjadi isu, kerana memang dia ada khilaf. Yang penting tuan-puan tahu perancangan apa, pelaksanaan apa. Sebelum dia praktik, sebelum dia buat kita berada malam ni di surau ini, dia panggil praktik, dia panggil tanjis bahasa syarak. Dia dah plan, dia azali. Mana azali ni waktu makhluk dan mungkin belum ada. Itu dipanggil azal, merujuk kepada tempoh masa yang tidak ada lagi makhluk, yang belum Allah buat makhluk lagi, itu kita panggil azal. Azal itu bahasa. Kita pun dah guna dah, kita pengaruh dengan bahasa syarak. Kalau di Kelantan, kalau bahasa kita orang memang banyak azal. Bukit ni sejak dulu kala, sejak azali lagi ni ada. Semasa saya belum ada, dah ada bukit ni. Dia nak cerita bukit ni lama. Itu ciri, salah satu ciri yang ada pada bukit itu, ciri dia ialah lama ataupun azal. Tapi azal itu ada mula. Tapi azal Allah Ta'ala ni tidak ada mula. Baik, jadi istilah tu, tuan-puan, dia kalau kita faham, dia agak simple. Yang jadi payah tu kita guna istilah yang kita tak faham. Tapi kita tak boleh nak buang istilah. Walaupun ada setengah ustaz mengatakan jangan guna istilah, itu pendapat dia. Dia kata kalau kita guna istilah menyebabkan audience tak akan faham, tak akan dapat target. Jadi istilah ni dia datang, dia package agama, package ilmu akidah, package ilmu fiqh. Jadi kita kena guna istilah basic untuk orang faham, dan guna balik istilah itu menjadi masa. Maksudnya orang panggil budayakan istilah agama itu semasa. Contoh macam kita guna istinja, kan orang guna biasa berok kan. Biasa biasa berok tu istinja. Ada orang guna setengah tempat dia guna istinja. Dia kata istinja ada lagi kencing tu. Maksud basuh ada lagi kencing. Maksudnya dia ni masih kekal tempat dia ini menggunakan istilah-istilah agama. Dia dipengaruhi oleh istilah agama dalam kehidupan dia. Jadi kita nak maintain, nak kekal, tuan-puan, kita kena faham istilah. Sebab agama itu dia datang dalam package istilah. Macam kita lah hari ni,
pandemik ni, dulu kita tak pernah guna term pandemik. Kita dah tahu dah tuan-tuan. Tanya nenek kita pun dia tahu pandemik. Tanya budak darjah 1 dia tahu pandemik. Oh, hebat dia. COVID-19 dia tahu. Kita tanya apa dia COVID-19 dia tahu. Dia boleh syarah pada kita lagi. Dia siap tunjuk gambar. Cikgu dia kenal, cikgu. Saya tanya anak saya darjah 3 baru. Kenal tak COVID-19? Kenal. Cikgu dia tunjuk gambar. Dia siap tunjuk gambar. Kalaulah kita tak nak guna istilah, tak boleh guna COVID-19, tak boleh guna pandemik. Kena terjemah balik pandemik ke dalam bahasa kita. Sebab kalau guna pandemik orang tak faham. Ya, memanglah orang tak faham, tapi kena jelas dulu sehingga orang faham. Dan subur dan segarkan istilah itu, guna sehingga budak pun dah kenal apa dia pandemik. Dululah tuan-puan, saya belajar dulu sekolah rendah. Orang duk sebut canggih, sophisticated kan. Kita memang tak erti apa dia ni. Nak budak kampung kan. Canggih tu, orang budak kampung ni tak berapa nak faham sangat canggih ni. Sebab kami panggil pelik. Kan, orang Kelantan pelik, dia tak ada canggih. Kita tu orang BM, kawan-kawan saya BM 6 tu hebat lah. Orang Kelantan 6. Budak kampung lah, budak bandar tu 1 lah BM kan. Jadi budak kampung ni BM skor kalau 5, 4 hebat. Sebab kita, writing kita dipengaruhi oleh bahasa kampung. Kekampungan kita tinggi sangat. Jadi kita terpaksa memang kena orang panggil reading, baca ni bahan bacaan sangat kena banyak. Budak kampung, baru dia boleh pengaruhi. Writing dia dipengaruhi dengan bahasa-bahasa buku. Baik, saya tuan-tuan, tu nak jawab isu-isu yang ada ustaz kata je. Kita pun kena jawab juga. Baik, settle tuan-puan. Paling penting rumusan kita akan buat. Kita baca lagi sebelum kita buat rumus. Maka barang siapa yang i'tiqad atau berkata pada apa-apa perkara yang berlaku, ia kata bukan dengan takdir Allah, bukan dengan perancangan dan pelaksanaan Allah Ta'ala, nescaya, jawab dia, jadi kafir murtad orang itu, wal'iyazubillah. Sebab dia menafikan iman, salah satu daripada rukun iman. Kerana takdir, qada dan qadar ini, perancangan dan pelaksanaan ini, semua perkara, semua benda yang berlaku ni berada di dalam berada di dalam perancangan dan pelaksanaan Allah Ta'ala. Tidak ada suatu benda pun terlepas daripada perancangan Allah Ta'ala, benda yang berlaku. Contoh benda kita boleh datang sini malam ni tuan-puan, di luar daripada perancangan Allah, di luar daripada pelaksanaan Allah. Dia tak praktik pun malam ni, kita je datang sendiri. Tidak ada satu benda pun yang berlaku tanpa ada kaitan dengan pelaksanaan dan perancangan Allah Ta'ala. Itu secara umum. Secara detail kita akan beritahu dia punya kunci dia, dari mana takdir ini datang, dari mana qada ini datang. Dia ada dia punya sumber dia, lahirnya takdir dan qada ni. Itu umum. Nescaya jadi kafir murtad orang itu, wal'iyadzubillah, kerana menafikan satu rukun iman dan menafikan wahdaniyah. Dia satu rukun iman ternafi dan juga satu lagi ternafi wahdaniyah. Wahdaniyah ni ciri. Kalau rukun iman yang ke-6 itu satu rukun yang ke-6. Wahdaniyah tu satu ciri daripada 13 ciri yang ada pada diri Allah. Jadi kalau kita menolak satu ciri yang ada pada diri dia, maknanya tuan-puan, ternafi ke semua. Dia tak boleh kita nak menolak satu ciri yang ada pada diri dia. Kita kena terima semua ciri basic. Ciri yang ni sangat banyak tuan-puan. Ciri kesempurnaan Allah Ta'ala sangat banyak. Tapi yang basic yang kita kena tahu, just 13 saja, tak banyak. 13 sahaja. Adapun yang banyak itu yang tak perlu kita mendalami. Dia banyak ciri kesempurnaan yang ada pada diri dia, sangat banyak. Tapi yang ditaklih tak kita hanya 13 ciri basic saja. Ciri yang asas yang ternafi adalah wahdaniyah. Dia wahdaniyah, dia panggil tak berbilang. Terjemahan dia ni ialah tunggal, esa, satu. Ada 3 terjemah. Satu, tunggal, esa. Jadi itu terjemahan. Makna apa esa, tunggal, satu ni makna dia tidak berbilang.
Tidak berbilan diri dia, tidak berbilan ciri dia tak berbilan tuan-puan. Ciri yang ada pada diri Allah, contohnya dia ada ciri pendengar. Dia bukan 2 pendengar, dia bukan 3 pendengar, dia ada 1 ciri pendengar. Dia ada ciri dia qudrah. Qudrah ni berkuasa, energi. Energi yang ada pada Allah Ta'ala. Sebenarnya bukan tepat tu energi tu, tak tepat. Energi sama roh dia panggil, tapi nak cerita sahajalah. Dia panggil, dia apabila ada berkuasa baru dia ada energi. Energi tu dia panggil samarah, kesan daripada sifat dia. Jadi kita tuan-puan boleh datang hari ni sebab apa? Sebab kuat, ada tenaga, sehat. Kenapa sehat? Kenapa kuat? Kenapa tak letih? Kerana ada energi. Dari mana datangnya energi? Dari sifat berkuasa Allah beri pada kita. Allah cipta sifat berkuasa. Nak boleh kuat tu dia ada sifat berkuasa ada dalam diri kita. Tetapi berkuasa kita dipanggil baharu. Status baharu tu status. Sebab apa baharu status dia? Kerana ada mula. Tapi status Allah Ta'ala qadim. Sifat berkuasa Allah Ta'ala qadim, status dia. Jadi qadim, azal itu tuan-puan, kita refer kepada status dia. Jadi kita ini, dari mana datangnya energi, dari mana datangnya kuat? Dari sifat berkuasa yang Allah cipta untuk kita. Dari datangnya daripada Allah Ta'ala cipta ataupun buat satu sifat untuk kita, ciri kita, yang tu kita tak nampak. Kita akan cari kenapa kuat, sehat. Kenapa sehat? Ialah jaga. Oh, saya memang orang jaga pemakanan, maintain, jogging, cycling, semua jaga. Dia tak nampak Allah Ta'ala cipta untuk dia. Dia hidden. Kenapa hidden? Sebab dia tak kenal. Tak kenal Tuhan. Ni orang panggil tak kenal Tuhan. Jadi kita ni ada sifat berkuasa. Sebab tu tuan-puan boleh berkuasa, tuan-puan boleh kuat, boleh ada tenaga untuk datang, untuk melangkah, untuk sampai ke tempat ini. Tapi tuan-tuan nak sampai, bukan tuan-tuan decide dulu. Kan kita buat keputusan dulu kan. Sebelum action dia ada keputusan dulu. Kita setiap hari tuan-puan, ribuan kali kita akan buat keputusan. Kitalah yang akan decision making kita. Kita adalah orang yang pembuat keputusan. Manusia ini Allah jadikan memang dia, orang panggil insan, manusia yang akan membuat keputusan. Kenapa dia buat keputusan? Dari mana tuan-puan dia boleh buat keputusan? Daripada ciri yang Allah beri kepada dia, Allah cipta kepada dia, kepada kita, yang nama dia ciri itu ialah kehendak, kemahuan. Dia panggil iradah. Apabila kita ada ciri iradah, kita ada keinginan, kita ada kemahuan. Apa saja kita mahu, kita boleh decide, kita boleh tentu, kita boleh buat. Kita boleh buat keputusan. Buat keputusan, terus kita datang. Maka ada 2 benda kat situ. Satu ciri iradah, satu ciri qudrah. Ciri dulu sebelum action. Action itu dia panggil result. Tapi kita nak faham tuan-puan, kita tak faham result lagi, tapi kita faham ciri dulu. Begitu juga konsep ini kepada Allah Ta'ala. Dan Allah Ta'ala ni tuan-puan, dia ada ciri yang nama dia wahdaniyah. Wahdaniyah ni apa dia? Tak berbilan ini. Diri dia tak berbilan, ciri dia tak berbilan. Dia tak sharing dengan kita. Dia ada qudrah, tak sharing qudrah kita. Qudrah kita dia buat. Iradah kita dia buat. Bukan sharing. Dia ada iradah, kita ada iradah. Sama tak? Tak sama. Sebab tu mukhalafatul lil hawadis. Tak sama. Ciri dia dengan ciri kita. Diri dia dengan diri kita tak sama. Wahdaniyah ni tuan-puan, satu pada diri dia, satu pada ciri dia, dan satu pada perbuatan. Inilah tempat yang agak complicated untuk kita faham. Perlu kepada pendetailan. Kenapa? Kerana bukan saja diri satu, bukan saja dia punya ciri satu, tetapi perbuatan Allah Ta'ala juga satu, tak ada sharing dengan sesiapa pun. Dia buat apa pun tidak sharing. Dia melangkah, dia buat kita tuan-puan, dia buat kita, dia buat ciri kita, dia buat perbuatan kita. 3 benda, 3 item ada pada kita, semua Allah buat. Diri kita dia buat, ciri yang ada pada kita Allah buat. Dan perbuatan tuan-puan, apabila ada ciri, lahir perbuatan pada kita, lahir perbuatan melangkah, bercakap, mendengar. Siapa yang buat? Allah Ta'ala buat. Kita akan rumuh dalam dalam usaha dan ikhtiar. Duduk kat situ dia punya kunci dia. Memang dari segi zahir kena nampak kita lah zahir. Usalli kan aku solat. Terjemah dalam bahasa Arab, usalli fardha, aku solat.
Mana tidak ada aku? Sedangkan perbuatan angkat pun Allah Ta'ala, ciri kuat pun Allah Ta'ala cipta, angkat pun Allah Ta'ala cipta. Kan angkat ini perbuatan, dia panggil af'al, perbuatan baharu. Kesemuanya Allah Ta'ala buat. Cuma di manakah lahirnya usaha ikhtiar yang ada pahala dan dosa? Itulah ahli sunnah wal jamaah. Ada usaha ikhtiar, nisbah kepada kita sahaja, keluar itu pada kita. Tetapi semuanya plan Allah Ta'ala dan perbuatan juga Allah Ta'ala, cuma lahir keluar pada kita. Melangkah itu siapa? Kita. Nisbah kepada kita. Isnad majazi dia panggil, bukan hakiki. Dia panggil sanad. Isnad itu sandaran, itu nisbah itu kepada kita. Sebab tu ada dosa dan ada pahala. Walaupun total ataupun keseluruhannya bukan kita, tidak ada unsur kita, bukan sharing Allah Ta'ala buat, dan aku pun ada perbuatan kita, perasan kita buat, perasan kita kuat. Walah kuat itu Allah Ta'ala cipta. Itu last sekali. Baik, menafi wahdaniyah Allah Ta'ala pada af'al, ternafi esa satu pada perbuatan Allah, bermula makna qadar. Ini yang kedua. Kita nak sebut tuan-puan, dalam kitab kita ini dia ada dua, tapi kita akan sebut ada empat, iaitu selingan dia di belakang itu usaha dan ikhtiar. Kita kena sebut secara langsung walaupun tak detail, kerana kita dah sebut sebelum pada ni detail, sebab dia ada kaitan. Baik, pertama dia sebut secara umum. Kita nak kena faham dua step tuan-puan. Step pertama secara umum, apa dia qada dan qadar. Step yang kedua secara spesifik, qadar itu apa, nisbah kepada apa, qada itu apa dia. Tetapi tuan-puan jangan bimbang, kalau bertukar tak apa, penting dah umum dah faham. Sebab tu kena faham dalam dua bentuk. Bentuk pertama secara umum, itu yang kita nak pegang. Itu yang kita nak pegang dalam hati kita, yang kita nak percaya dalam hati kita. Yang kata qada qadar, kita tak faham apa qada apa qadar, tapi umum kita faham. Dah okey, sebab itulah yang menjadi fardu ain kepada kita, umum. Adapun detail ini untuk secara detail, qadar apa, qada apa. Bermula makna qadar itu menjadi oleh Allah Ta'ala akan sesuatu perkara atas barang yang sudah ditentu. Ditentu ni barang ataupun perkara yang sudah diplan. Ditentu ni maknanya diplan, dirancang menggunakan ataupun dirancang dengan sifat iradah dia. Dia merancang dengan sifat iradah, dia tidak merancang dengan diri. Dia merancang dengan diri itu pahaman Mu'tazilah. Ini beza, jurang perbezaan yang besar di antara Mu'tazilah, walaupun tak ada dah hari ni faham Mu'tazilah, tapi mungkin ada kalau kita tak belajar di sudut metodologi kita ahli sunnah. Kita kata Allah Ta'ala kuat, kenapa? Kerana diri dia kuat. Itu Mu'tazilah. Kita ahli sunnah bukan, dia kuat itu bukan diri dia, cuma kita kata tu isnad majazi. Kita pergi kuat tu kerana sifat yang ada pada diri dia. Dia azin di antara ciri dengan diri. Itu akidah ahli sunnah wal jamaah. Tapi Mu'tazil tidak ada. Mu'tazil kata Allah Ta'ala tak ada ciri, dia ada diri je. Tapi sebenarnya logical ahli sunnah ni tuan-puan, dia akan matching, selari dengan kita punya akal. Mana tuan-puan dalil akal, konsep kita. Kita ni tuan-puan kuat ni, kenapa kuat kita? Kenapa boleh melihat? Kenapa boleh mendengar? Adakah tuan-puan mendengar dengan telinga? Berapa ramai kita ada telinga tapi dia pekak dan tuli. Kita mendengar dengan deria. Pendengaran yang Allah letakkan di dalam gegendan telinga kita menyebabkan kita ada kuasa, ada keupayaan untuk connect dengan unsur dia. Dia bukan connect semua. Dia connect dengan suara saja. Tuan-puan jangan tanya saya, ustaz dengar tak kitab ni? Saya kata tak dengar kitab. Saya dengar suara saja. Kerana dia punya connect, dia hanya boleh berfungsi, deria pendengar saya boleh berfungsi dengan suara saja. Itu dipanggil bidan tugas pendengar yang Allah limitedkan kepada manusia. Maknanya tuan-puan, konsep umum Allah nak jelaskan kepada kita. Sebab tu ahli sunnah jemaah dia selari dengan logical. Mu'tazilah tak. Mu'tazilah kalau ikut ukuran dia dengar dengan diri, dia dengar dengan telinga. Sebab dia kata tidak ada ciri.
kita mendengar dengan sifat ataupun ciri yang Allah beri kepada kita. Ya, cuma ciri itu kita tak panggil ciri lah, kita panggil deria. Dalam bahasa sains kita panggil deria. Baik, bermula makna qadar itu menjadi ni pelaksanaan. Qadar refer kepada pelaksanaan, praktik Allah Ta'ala. Sesuatu perkara atas barang yang sudah ditentu, diplan, dirancang oleh iradatnya. Dah disebut. Dia rancang dengan apa? Dengan iradat, bukan dengan diri dia. Cuma kita cakap umum lah tuan-puan. Cakap umum boleh. Kenapa dia berkuasa? Dah diri dia berkuasa. Bolehlah cakap umum. Kenapa dia boleh melihat? Diri dia boleh melihat. Itu cakap umum. Allah boleh melihat bukan dengan diri. Allah boleh melihat dengan ciri yang ada pada diri. Cuma ciri ni dia tak boleh asinkan diri dengan ciri. Diri ni ciri dia tak boleh, keberadaan dia kita tak boleh nampak tanpa dia menumpan pada diri. Itu dia panggil ciri. Sebab tu ciri Allah dia tak boleh terasin dengan diri dia. Macam kita lah, kita pun sama juga. Warna kita mana boleh terasin dengan kulit kita? Tak boleh terasin. Warna ni kan ciri warna kita juga tak boleh terasin dengan kulit kita. Sama konsep dia. Bila dirancang ni pada azal akan perkara itu, dan makna qada itu menentu oleh iradatnya, iradat Allah Ta'ala pada azal akan perkara. Menentu ni tuan-puan refer kepada perancangan. Kita sebut tadi qada, perancangan, qadar, pelaksanaan. Simple saja. Qada, qadar merujuk kepada perancangan Allah dan pelaksanaan. Dia laksana ni, dia praktik ni, dia akan selari dengan perancangan dia. Tak akan lari walaupun sedikit, dia tak akan lari. Tu kita dah bahas sifat iradah dulu. Ala wafqil iradah. Allah Ta'ala buat apa pun ala wafqil iradah. Dia akan match, selari dengan perancangan dia, tak akan lari. Yang lari kita plan cantik lah. Malam ni dah list action plan besok ni tuan-puan 10. Malam ni dah list lah. Tu orang smart pengurusan dia. Jadi malam sebelum tidur list, esok aku nak buat 10. Perancangan cantik malam. Besok 5 jadi ke, okey, tu hebat lah. Kalau 10 jadi, hebat. Tapi ingat, tak sama dengan plan dia. Lari. Itu kita. Tapi Allah dia plan tak akan lari walaupun sedikit. Dan plan bukan sekarang. Dia plan awal, dia azal lagi. Sebab tu kita ni watak-watak yang mengikut pengarah saja. Pengarah kita Allah Ta'ala. Jadi dia menentu, dia merancang dengan iradat pada azal akan perkara yang lagi akan dijadikan oleh Allah Ta'ala. Dan kata kil akasnya, pendapat lemah tuan-puan akas. Akas ni mana sebaliknya. Qada merujuk kepada pelaksanaan, qadar merujuk kepada perancangan. Dia sebaliknya. Sebab tu saya kata kat tuan-puan tadi, kalau terbalik, qadar yang mana, qada yang mana, tak apa. Sebab ada qaul dhaif dan ada qaul mu'tamad. Cuma mu'tamad, qadar dia merujuk kepada praktik. Qadar itu dia takluk sifat qudrah. Mudah ingat. Qadar, qudrah. Dia praktik tu dengan sifat apa tuan-puan? Dengan sifat qudrah. Sebab tu qadar itu tuan-puan, dia lahir sumber dia daripada qudrah, sifat qudrah. Dia panggil takluk sifat qudrah. Dan disandarkan menentu bagi iradahnya, itu majaz akli. Disandar menentu bagi iradah itu majaz akli, kerana yang menentu pada hakikatnya zat yang bersifat dengan iradah. Yang hakikatnya yang duk tentu ini, sebab tu kita sebut tadi, kita boleh panggil Allah Ta'ala plan dengan apa? Dengan zat dia, hakikatnya. Tapi zat dia yang bersifat dengan iradah. Sebab tu dia boleh plan. Baik, last sekali tuan-puan, kita buat rumusan. Maka terkandung itu penutup. Terkandung itu kesimpulan ke semua 6 pilar itu, dia berada dalam La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Baik, rumusan tuan-puan, mudah saja. Kita nak buat yang pertama tadi, qada dan qadar ini ada 2 step. Pertama, kita kena faham secara umum, itu dia panggil tanggungjawab kita yang perlu kita tahu secara umum, secara asas, itu panggil fardu ain.
Yang kedua, step kedua kena tahu secara detail qadar itu merujuk kepada apa, qada itu merujuk kepada apa. Baik, kita ulang sekali lagi tuan-puan. Yang pertama secara umum. Secara umum ni apa dia? Mudah saja secara umum ni semua perkara yang berlaku. Semua perkara yang berlaku, sama ada perkara itu baik ataupun perkara itu jahat. Sama ada perkara itu baik ataupun perkara itu jahat, berlaku itu berdasarkan qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Ataupun kita panggil berdasarkan kepada perancangan dan pelaksanaan Allah Subhanahu wa taala di azali. Baik, serta tuan-puan, kita nak express, kita dah azan. Sebab tu soalan pun tengok dulu, mungkin kita jawab satu je. Kita meraih sahaja. Kalau panjang umur kita jawab akan datang. Dua tuan-puan, dua. Yang kedua apa? Yang keduanya beriman secara ataupun tahu secara detail. Bukan detail, maksudnya qadar apa, qada apa dia. Qadar apa, qada apa dia. Tapi paling penting tadi secara umum kita tahu. Secara umum. Qadar ini tuan-puan, dia qadar ini ataupun kita panggil takdir. Qadar ataupun lahiran istilah takdir, dia datang dari mana tuan-puan? Dia datang daripada sifat qudrah. Qudrah ini dia, diri Allah Ta'ala ada sifat qudrah, ada sifat berkuasa. Dia boleh berkuasa mengada dan meniadakan sesuatu perkara yang mungkin. Ini kita dah sebut dulu bidang tugas. Qudrah, dia ada job dia tak cover semua. Jangan ingat dia cover semua, jangan ingat dia buat anak dia buat isteri dia, tak. Itu bukan bidang tugas dia. Dia cover hanyalah satu level, satu tugas saja. Kan dia ada tiga: wajib pada akal, mustahil pada akal, harus pada akal. Yang dia qudrah ini dia takluk pada perkara mungkin, itu perkara harus pada akal. Sebab tu perkara yang diri dia tak boleh buat. Jangan kita kata dia tak boleh buat. Itu orientalis akan paksa kita supaya kita kata Allah Ta'ala tak boleh buat diri dia, tak boleh buat anak dia, tak boleh buat sifat dia. Itulah jawapan yang orientalis suruh kita jawab apabila dia tanya, Allah boleh buat ada anak, Allah boleh buat ada isteri. Maka cara kita nak jawab, itu bukan bidang tugas qudrah. Dia tak akan buat anak dia, kerana itu bukan bidang tugas qudrah. Jadi dia berkuasa mengada dan meniadakan ataupun menadamkan perkara apa, semua perkara, tapi perkara yang mungkin, yang harus pada akal sahaja. Jadi saya tuan-puan, itu qadar. Baik, qada pula tuan-puan, qada dia refer kepada perancangan. Perancangan ni apa? Perancangan ini iradah. Dia sumber dia tuan-puan, ciri ataupun sifat iradah. Allah Ta'ala ni ada sifat iradah. Apabila dia ada sifat iradah, dia boleh menentu, dia boleh decide, dia ada keinginan untuk buat keputusan sebab dia ada ciri iradah. Begitu jugalah lahirnya qada. Qada ini perancangan. Kalau tuan-puan ingat qada pelaksanaan pun boleh, itu qaul yang kedua, qaul dhaif. Setengah kita kan biasa kita kata qada bukan pelaksanaan, betul juga, tapi itu qaul yang kedua, qaul dhaif. Kalau qada merujuk perancangan Allah Ta'ala di azal, itu qaul yang mu'tamad. Baik, saya tuan-puan, mudah saja. Cuma sebelum kita baca penutup itu, di mana beradanya tuan-puan usaha ikhtiar. Kita tutup dengan usaha ikhtiar. Usaha ikhtiar ni penting tuan-puan, dia basic. Penting untuk kita tahu secara umum, bukan nak tahu detail. Detail itu fardu kifayah. Secara umum kita kena tahu usaha ikhtiar. Sebab inilah tempat pembeza ataupun tempat yang berbezanya di antara ahli sunnah dan juga mu'tazilah dan juga qadariyah. Jadi dia umumnya begini tuan-puan, dia ada kaitan dengan usaha ikhtiar. Secara umum, pelaksanaan dan perancangan ini dia ada kaitan dengan usaha ikhtiar. Semua perbuatan kita, semua perbuatan manusia lah, mudah contoh sahaja. Jadi dia ayat sebenarnya bukan perbuatan manusia sahaja. Semua perbuatan sama ada baik ataupun jahat berada di dalam perancangan dan pelaksanaan Allah Subhanahu wa taala. Berlaku apa saja berlaku tuan-puan,
Berlaku itu berdasarkan apa? Berdasarkan perancangan Allah dan juga pelaksanaan dia. Dia rancang, kemudian dia akan laksanakan mengikut perancangan dia, walaupun perancangan itu perancangan jahat, walaupun perancangan itu perancangan baik. Sama saja baik dan jahat berada dalam qada dan qadar Allah. Cuma di sini lahirlah istilah yang perlu kita pegang, tuan-puan. Dalam ahli sunnah wal jamaah ada istilah nama dia usaha dan ikhtiar. Kita perlu imbankan dengan ayat statement yang kita kata semua perkara jahat dan baik ini berlaku dengan perancangan dan pelaksanaan Allah Ta'ala. Tetapi dalam akidah kita ahli sunnah wal jamaah adanya usaha ikhtiar nisbah kepada hamba. Nisbah lahir perbuatan itu kepada, keluar perbuatan itu lahir daripada kita. Jahat itu lahir daripada siapa? Kita. Baik itu keluar daripada siapa? Kita. Sedekah itu kita. Solat itu kita. Yang buat maksiat itu kita. Maka lahir daripada kita itu nama dia usaha dan ikhtiar. Lahirnya pahala dan dosa, tuan-puan. Kenapa dalam mazhab kita ahli sunnah wal jamaah ada dosa ada pahala? Kerana ada usaha dan ada ikhtiar. Apa usaha dan ikhtiar, tuan-puan? Ikhtiar ni keputusan kita. Kita decide. Ikhtiar ni pilihan. Kita yang memilih, kita yang ingin, kita yang nak, kita yang mau buat. Maksudnya kita yang buat keputusan. Sandar itu, isnad itu kepada kita. Sandar keputusan itu kepada kita. Kita dah belajar dulu iradah, ada kulli, ada juz'i. Yang Allah buat iradah kepada kita, Allah cipta iradah kepada kita, iradah kulli. Secara umum setiap orang Allah cipta iradah kepada dia. Sebab tu boleh buat keputusan. Siapa yang cipta? Ada keinginan kita ni Allah Ta'ala. Sebab tu kita boleh buat keputusan baik dan buruk. Apabila kita buat keputusan, lahirnya keputusan, siapa yang lahirnya perbuatan itu? Allah cipta. Sebab itulah, tuan-puan, kesimpulannya mudah untuk tuan-tuan faham. Usaha itu istilah. Merujuk kepada apa? Merujuk kepada Allah jadikan perbuatan kita. Allah jadikan sifat baru, mudah kita faham kita lah. Tapi umur dia sifat itu baru. Allah cipta sifat ataupun ciri baharu dan Allah cipta perbuatan baharu serentak. Allah cipta kita ni, tuan-tuan, kan ada kuat. Kita ni ada kuat. Apabila ada kuat, Allah cipta satu lagi perbuatan kita, lahir perbuatan kita. Maka dua-dua ini Allah cipta. Saya nak cakap, tuan-puan, Allah Ta'ala cipta. Keinginan nak ini Allah cipta. Dan saya buat decide. Saya tu kan isnad pada kita. Walau kita tak ada apa pun. Qada dan qadar semua Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi Allah Ta'ala cipta kita ini, lahirnya perbuatan itu, perbuatan Allah buat itu perbuatan siapa? Kita. Siapa buat? Allah buat. Maknanya ada dua benda Allah buat. Pertama, tuan-puan, ciri kita. Ciri kita apa? Ciri saya ini kuat. Orang panggil qudrah, berkuasa. Ciri saya. Yang kedua, Allah cipta apa? Allah cipta perbuatan keluar daripada saya. Apabila saya ada ciri berkuasa, saya nak melangkah, saya nak bergerak, boleh tak? Boleh. Allah cipta perbuatan. Makna dua benda. Dua benda ini, tuan-puan, kedua-dua Allah cipta, itulah yang dinamakan usaha. Kita duk sebut usaha tu, usaha bekerja. Nampak usaha bekerja, apabila sebut usaha kita, ya, kita itu nisbah zahir, usaha kita. Tetapi yang mencipta itu Allah. Mencipta tenaga itu Allah, mencipta perbuatan itu Allah. Maka Allah merujuk usaha ini, tuan-puan, Allah buat dua benda itu baharu, perbuatan baharu, sifat baru, serentak tanpa awal. Tidak ada mula dan tidak ada kemudian. Kita tak tahu Allah cipta yang mana dulu. Itulah nama dia usaha, tuan-puan. Bahasa mudah. Tapi kita tak nak guna panjang sangat dia punya istilah sebut usaha. Usaha bercakap, usaha mendengar, usaha belajar. Baik, settle, tuan-puan. Itu sahaja. Last sekali, penutup. Maka terkandumlah segala makna aqaid yang tersebut, yang ada 41 plus 9, jadi 50 ciri dia. Ciri 40 kan dia ada ciri. Ada ciri wujud, ada ciri yang mesti ada, mesti tiada. Dua-dua tu ciri dia. Dan dua ciri ini dikombainkan. Asas 13 campur 13, kita hanya 26. Campur 1 campur 9. Jadi kita lebih kurang
tak cukup 50. Kalau dalam kitab lain tuan-puan dia ada 20 capur 1 capur 9. Satu itu harus. Jadi tak perlu kita ingat tuan-puan, hanya kita tahu. Tak perlu ingat. Tak perlu hafal, hanya kita tahu ciri Allah ni. Tak perlu kita ingat 13, tapi kita tahu. Ciri Allah ada pendengar, ada penglihat, ada pekata. Kita ingat, tak perlu ingat, tapi kita tahu. Baik, aqaid, pegangan kita. Segala makna aqaid, makna pegangan yang 41 yang tersebut di dalam perkataan kita, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi saya tak sempat tuan masa untuk bahas satu ni, mana kita dah bahas dulu. Artinya tiada ada Tuhan yang disembah dengan sebenar. Ini bukan makna tapi erti. Gaya bahasa ini juga saya dah bahas sebelum daripada ni. Kenapa dia menggunakan gaya bahasa ini? Dia ada makna dia, saya dah bahas. Melainkan Allah dan Nabi Muhammad itu pesuruh Allah sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Al-Hakir wal Faqir Cik bin Ahmad. Allahumma ghafirli waliwalidayya walil muslimina wal muslimat, amin ya rabbal alamin. Ini doa daripada penulis, mudah-mudahan berkat. Doa wali Allah ni tuan-puan. Penulis ni hebat orang dia. Pada malam Jumaat, siap dia menulis ini, 7 Ramadan 1406. Muda lagi kitab ni. Saya sempat dulu mengaji 2-3 kali kitab ni tahun 2001 last kali 2009. Baik. Jadi itulah dia tuan-puan, kita dah khatam kitab kita. Mudah-mudahan Allah berikan manfaat ilmu kepada kita, kepahaman kepada kita, dan paling penting beramal. Amal tu dia panggil amal batin. Kepahaman kita tentang ciri Tuhan, itu saja. Kita nampak di hati kita Tuhan berciri sekian, Nabi berciri sekian, itulah dia dipanggil iman kita. Secara basic saja kita faham. Qada qadar kita dah faham, usaha ikhtiar kita dah faham. Insya-Allah itulah dia benar-benar yang basic dalam kehidupan kita. Saya ijazahkan kitab ini tuan-puan kepada tuan-puan semua. Apa yang saya ambil daripada jalur sampai pada pengarang, saya ambil daripada 2 jalur guru saya, Tuan Guru Haji Umar Abdul Razak, murid tua kepada pengarang kitab kita ini, dan murid muda dia Ustaz Ibrahim Muhammad Isa. Tahun 2009 saya belajar di pondok tu. Jadi 2 jalur ini sampai kepada pengarang. Saya tak sempat, kitab ni tak sempat khatam dengan pengarang. Saya sempat baca dengan pengarang sendiri kitab Sulam Musibiyah Fiqh jilid yang ke-3. Jilid pertama pun tak sempat, jilid kedua pun tak sempat, jilid ketiga sempat dengan pengarang. Jadi orang panggil tempat ambil berkat je lah. Orang tua panggil ambil berkat, duduk dalam majlis ilmu dia. Wali Allah tuan-tuan. Apabila dia mati, baru orang tahu dia wali Allah. Dia mati tu bau dia memang dia hidup bau sedap badan dia. Dia tak pakai perfume. Dia tak pakai minyak wangi apa tu. Dia antara orang yang tak pakai apa, tak pakai perfume, tak pakai minyak wangi, tak pakai apa. Tapi bau badan dia sedap. Sedap ini bahasa saya, orang panggil harum kan. Bau badan dia wangi. Dan paling wangi lagi jenazah dia. Jenazah dia wangi. Itu untuk orang yang jenazah urus sajalah. Untuk orang urus, orang menguruskan jenazah arwah Tuan Guru ni yang cerita. Saya masa tu saya tak orang panggil tak ada rezeki. Ketika dia meninggal saya berada di Kelantan. Dia orang Kedah. Saya balik bercuti di Kelantan, dia meninggal. Tak sempat. Saya meraihkan tuan-puan. Saya minta maaf banyak kat tuan-puan ambil masa sikit SOP kita ni. Oleh kerana soalan ni ada 3, saya jawab satu saja dalam seminit saya jawab. Jadi soalan kesian juga kalau saya tak jawab langsung. Apakah hukum jual beli online? Saya jawab dalam mazhab Syafi'i. Mazhab lain boleh. Hukum jual beli online ada yang kata haram sebab kita bayar dulu sebelum tengok barang. Baik. Jawab dia tuan-puan, dia ada dalam mazhab ahli sunnah. Mazhab Imam Syafi'i dia berbeza dengan 3 mazhab. Muamalat ni paling simple, dia lah mazhab Maliki dan Hanafi. Dia tak strict sangat syarat. Dan paling detail syarat dia ialah mazhab Syafi'i. Jadi syarat jual beli dia ada terma dan syarat. Yang agak detail kitab tuan-puan, kitab yang agak detail dia ada 16 syarat. Ada setengah kitab ada 10. Dia tak sama. Tapi kitab yang agak detail, syarat sah jual beli mesti komplit dan mesti kita kena follow 16 syarat. Kalaulah satu daripada 16 tak boleh ikut, tak boleh patuh, maka tak boleh apply akad jual beli. Kena tukar akad lain. Dia mindset muamalat tuan-puan, kita kena ubah sedikit. Dia tak sama dengan konsep ibadat. Ibadat dia rigid, dia tak boleh tukar.
Kalau muamalah, dia sebab tu kita kena, dia ada dasar dia. Dia ada 4 dasar utama muamalah. Jadi kita kena faham dasar dulu. Jadi muamalah ni tuan-puan, kalau yang paling penting objektif dia. Kenapa kita ada jual beli, pinjam meminjam, hadiah, heboh? Objektif dia tuan-puan, supaya berlakunya transaksi itu, pertukaran barang A kepada B sah. Dia panggil sah milik. Kerana salah satu dasar dalam muamalah iaitu tamlik, dia panggil akad tamlik wa tamalluk, iaitu pertukaran milik. Jadi kalau tak boleh akad jual beli, kita pilih akad lain yang sama. Pastikan kita boleh sah milik. Pertukaran milik daripada pembeli ini walaupun online, kita terima barang itu sah, dia terima duit kita sah. Okey, settle dia punya. Itulah target dalam jual beli. Baik, mazhab kita tak boleh tuan-puan. Kenapa? Dia salah satu syarat mazhab kita, qaul yang mu'tamad, kena melihat barang. Dia ada beberapa cara rehat. Satu. Yang kedua, ini satu tak boleh follow mazhab Syafi'i, jaga ketat. Yang kedua, berlaku transaksi mesti di dalam majlis akad real, tak boleh majas. Kalau online tuan-puan, dia panggil majlis majas, bukan real. Online dia panggil majlis maya, tak berlaku bayar, tak berlaku qada. Qada maksudnya cerah menyerah barang dalam majlis akad real. Mazhab Syafi'i dia tak nak secara majas, tak nak secara maya. Dia tak nak secara panggil bukan real. Dia nak real, nak hakikat. Mana yang hakiki? Mesti ada pembeli, mesti ada penjual, mesti berlaku serah menyerah barang dalam majlis. Dia ada makna apa majlis. Baik, inilah antara tempat yang tak boleh follow majlis jual beli, akad jual beli mazhab Syafi'i. Nak tukar ke apa, tak perlu kita ke taklid mazhab Maliki. Boleh mazhab Maliki boleh taklid, mazhab Hanafi boleh taklid. Kerana mazhab Hanafi tak perlukan qada, tak perlukan qada, dan tak perlu majlis hakiki, dan juga tak perlu melihat. Ada qaul yang membolehkan. Dia sangat mudah, Hanafi, dia sangat mudah. Tapi kita tak perlu taklid sebab dia ada etika dia. Dia ada 6 syarat untuk pindah mazhab. Kalau orang biasa, kita takut termis. Termis ini kadang-kadang guru dia masih mengekalkan mazhab dia. Macam kita orang dah boleh, tak apa. Orang dah mahir, dia boleh je tukar tak ada masalah. Tapi kita orang awam takut termis. Antara yang syarat paling penting induk dia tuan-puan, sebelum kita tukar kita kena niat. Aku ni amal ni jual beli mazhab Maliki, bukan Hanafi. Kita kena niat. Sebab kita nak transfer kepada mazhab lain, kena niat. Itu syarat pertama. Baik, kita boleh amal mazhab kita tuan-puan secara online. Tuan-puan beli online boleh guna heboh saja. Cuma heboh ni dia tak akan boleh ikut dia punya syarat-syarat jual beli. Maksudnya dia tak akan ada khiyar, tidak ada. Kalau barang rosaklah tidak boleh khiyar. Heboh duit yang kita transfer, niat aku heboh. Sebab apa heboh? Jadi milik dia duit ni. Dan penjual apabila kita terima tak perlu tanya you jual ke you heboh, tak perlu tanya. Dapat barang kat kita tak perlu kita tanya, jangan buat detail pula. Saya jual, tak boleh. Jangan tanya dia. Mana kalau kita terima, kita boleh menerima pemberian orang, tak perlu kita tanya you bagi heboh ke, you bagi hadiah ke, you bagi sedekah ke, you bagi you jual ke, you pinjam ke, tak perlu tanya. Wallahu a'lam. InsyaAllah dua tu kita lain kali tuan-puan. Kita pun dah penutup dah. Jadi penutup tu, terima kasih banyak tuan-puan. Sepanjang 3 tahun, kalau ada salah dan silap, minta maaf banyak. Jadi dah khatam dah kitab kita tak akan ulang lagi dah kitab ni. Cuma masa free ni kita bincang lah. Kalau free, kalau ikutkan saya dah tak nak dah. Sebab tuan-puan pun dah banyak dah kuliah. Jadi kita rehat lah. Saya pun boleh rehat, tuan-puan boleh rehat. Sebab ada Abang Roy kata, Ustaz tukar kitab lah. Tu kita bincang lain dulu. Kita bincang lain. Kita tengok-tengok dulu. Kalau ada kesempatan masa, kalau ada saya pun rasa boleh, kita tukar kitab lain. Tu pun bukan kitab ni lah, kitab fiqh ke kan. Kitab ni saya pun tak apa pandai sangat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna minal ulama'il 'amilin waj'alna minal mukhlisin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.